أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi. Dan pada malam ini kita habiskan tajuk sebab-sebab yang dibenarkan untuk seseorang berhutang ini. Jadi sebelum ini tuan-tuan, kita telah sebutkan sebab yang pertama, hendaklah ada sebab yang logik, sebab yang logik yang diizinkan oleh syarak. Semacam mana hadis Nabi SAW menyebut 3 sebab yang logik ini, yang mana kata Nabi SAW sama ada dengan sebab harak, ataupun dengan sebab sarak, ataupun dengan sebab wadi'ah. Jadi harak ini melibatkan pada kebakaran. Dan kebakaran ini telah kita sebut sebagai satu daripada contoh malapetaka bencana lah, yang bukan kita rancang. Bila sebut kebakaran ini bukan kita nak, bukan kita rancang. Itu sebab yang pertama, yang mana ia mewakili kepada kemusnahan daripada sesuatu bala bencana malapetaka itu. Yang keduanya, sebab yang disebutkan oleh Nabi SAW ini dengan sebab kecurian. Sebab yang kedua ini adalah khianat daripada pihak lain. Tak kira lah sama ada dia menipu, mencuri, ataupun juga perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh miskin. Ini yang kedua adalah perbuatan khianat manusia. Dan yang ketiga disebut oleh Nabi kita dengan wadiyah, itu dengan kerugian. Yang ini adalah suatu nasib ketentuan yang menimpa seseorang yang tidak selalunya untung, terutamanya dalam perniagaan ini. Kemudian tuan-tuan, kita telah sebutkan juga mengenai sebab yang kedua untuk seseorang ini berhutang, iaitu ada niat yang benar-benar untuk nak memulangkan semula. Itu yang telah kita baca sebahagian pada minggu lepas. Seseorang yang berhutang mesti ada niat yang benar dalam hati dia. Maknanya ada peluang bayar, memang nak bayar. Dia tidak akan melengah-lengahkan, menangguh guna untuk tujuan lain pula. Setengahnya berhutang, dapat duit, beli kereta, kemudian pula joli situ, joli sini, campur pula setengahnya lagi menggunakan duit tadi untuk pelaburan yang tidak tentu hutang dia, dan kadang-kadang ditipu orang, dan mungkin kadang-kadang modal tadi digunakan untuk pelaburan skim cepat kaya, dan lain-lain lagi. Kita kata ini orang yang tidak ada niat untuk nak memulangkan semula hutang yang telah diambil tadi. Jadi dalam masalah inilah tuan-tuan, kita telah sebutkan di minggu lepas, di mana Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengambil harta orang lain dalam keadaan ia ada niat untuk memulangkannya, membayarkannya, nescaya Allah akan tolong dia untuk membayarnya. Jadi penting, niat ini penting dalam hati, yang mana berazam kukuh kita nak bayar. Itu yang perlu ada. Mana-mana orang yang berhutang perlu ada dalam hati dia nak bayar, berazam dengan kukuh nak bayar. Itu benda yang kita kata paling asas sekali.
Kalau ada yang tu adallahu anhu, Allah membantu ia untuk membayar hutangnya. Manakala orang yang mengambilnya untuk memusnahkan harta orang, daripada awal tidak ada niat nak bayar, daripada awal nak zalim, nak makan harta orang, tak nak bayar, nak punah harta orang, orang begini Allah Ta'ala akan punah dia. Lalu kita telah sebutkan tafsiran yang dibuat oleh Hafiz Ibn Hajar dalam masalah ini. Katanya zahirnya dalam hadis ini kebinasaan itu menimpa di dunia lagi sebelum ia sampai ke akhirat. Inilah bahayanya kita menentukan nasib kita ini, buruk baik kita dalam hal hutang ada kaitan, kena berhati-hati, berawas-awas. Jangan sama sekali cari masalah, cari pasal berhutang dengan orang, tak bayar, lalu dikenakan kebinasaan Allah di dunia ini dengan hidup yang penuh dengan lita puka, hidup yang penuh dengan merana, malapetaka, pelbagai kesusahan mari pas satu-satu akibat daripada kita sebut hadis ini menyebut akan dibinasakan oleh Allah orang yang tidak ada niat untuk membayar hutang yang diambilnya. Lalu pada malam ini tuan-tuan, sebuah hadis lagi riwayat Imam At-Tabarani, mana diriwayatkan daripada Maimun Al-Qurdi, daripada bapanya radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW sendiri dalam hadis ini nak beritahu pada kita bahayanya orang yang tidak membayar hutang, tidak ada niat nak bayar, lalu mati meninggal dunia akhirnya. Jadi nasib orang sebegini di hari akhirat gelap, masa depannya gelap, kerana tidak ada keinginan nak bayar. Ini ada suatu kesalahan yang dilihat oleh Allah Ta'ala besar, kerana ia ada kaitan antara hak-hak dan juga kepentingan yang berkait dengan hak manusia dan hamba Allah Ta'ala ini. Jadi melalui hadis daripada Maimun Al-Qurdi daripada bapanya radhiyallahu anhu, kata bapanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu baginda mengatakan, ayyuma rajulin istadana dainan la yuridu an yuaddiya ila sahibihi hatta akhadha malah famata wa lam yuaddi ilaihi dainah laqiyallahu wa huwa sariq. Di hadis ini di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut itu sesiapa yang berhutang dengan orang lain. Di hadis ini khaf bahagian berhutang. Hutang ni hari-hari kita tengok makin lama makin banyak yang berhutang. Tengok hidup kita dulu, masa bujang tak berhutang mana? Pada kahwin berhutang. Boleh anak pula berhutang. Boleh natu kau berhutang. Kemudian pula masuk kepada usia-usia dia yang kita kata dah tua ni pun masih ada lagi hutang-hutang tertentu. Oleh sebab tadilah hadis bab hutang ni Nabi SAW kabar kepada kita supaya beri perhatian. Di mana hadis ini mengatakan mana-mana orang yang berhutang lalu tidak ada keinginan. Ini masalah tidak ada keazaman, tak ada niat, tak ada keinginan untuk membayar kepada tuannya. Lalu dia mengambil duit orang, lalu dia mati tanpa membayar hutang itu. Orang ini berjumpa dengan Allah dalam keadaan ia mencuri. Inilah bahayanya hubungan kita dengan Allah nak kena jaga. Kerana kita ni mari daripada dia, nak balik pada dia. Kok mana-mana nak kena racang dah. Waktu balik kita ni nak kena tahu dah. Jangan buat sedap duduk di bumi ni tak mau balik. Nak kena buat perancangan, nak kena buat jadual. Ni nak balik dah ni. Kita dalam usia nak balik belakang. Tak kira muda, tak kira tua, kena buat perancangan untuk nak balik guana ni. Mari-mari dah.
Hak tu selesai dah, bab mari dah. Nak balik tu, nak buat perancangan. Itu yang kita kata penting untuk kita balik bertemu dengan Allah. Tidak ada apa-apa masalah yang mana dibentang di hadapan Allah menjadi kita orang yang rugi kerana banyak paksa sekih buka di hadapan Allah, balik dalam keadaan menunggu untuk dibicarakan di hadapan Allah. Maka ini yang perlu kita beri perhatian ini. Kerana nak mari ini tak ada masalah dah, kita dah sapa dah ke dunia. Masing-masing dah melalui dunia ni. Hak 20 tahun lah. Hak 40 ada 40. Hak 5 siri pun ramai. Hak 6 siri pun banyak juga. Jadi kita ni kok mana-mana kena balik. Tak ada orang setakat ni hak dak balik, tak ada. Mari ke dunia, lepas tu balik. Jadi balik ni nak kena fikir. Nak buat jalan mana kita ni? Nak lalu jalan mana balik ni? Jalan balik ada banyak. Nak ke neraka ada. Nak ke syurga pun ada. Oleh kerana itu nak kena fikir banyak. Jalan pulang kita ni kepada Allah Ta'ala. Itulah yang menginsafkan kita. Dalam usia yang sudah tua ni duk berhutang dengan orang lagi. Itu kena beri perhatian molek. Supaya balik bertemu dengan Allah. Tidak ada masalah. Kita balik dalam keadaan lancar. Balik dalam keadaan kita ini diredai oleh Allah. Ini yang penting bila kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti. Jadi Alhamdulillah kebanyakan kita ini apabila dah meningkat tua ni, Alhamdulillah kesedaran agama tu ada. Ya, untuk nak membuat langkah jalan balik itu ada. Ini Alhamdulillah. Dalam suasana kita duduk di kampung kita ni masih ada lagi kesedaran. Kalau duduk di negara lain, duduk di bandar-bandar lain, garik tak tahu tak ke mana. Waktu maghrib kadang tengah jalan lagi. Nak kabur masih lagi di jalan. Setengah tepat pada waktu maghrib ini duk main futsal lagi. Duk main tendang bola, duk kejar bola. Keadaan kita kata tidak diberikan petunjuk, menyebabkan tidak sedar. Waktu balik tak lama dah. Waktu pulang ni kita kata dah jauh dah. Oleh kerana itu ni suatu nikmat juga ni. Tuhan tunjuk, beri hidayah, tunjuk. Jadi kita dah juga berik hak lama-lama dulu dah berik apa panggil. Tak. Kita ganah juga dulu kita bawah mafia sikit makna kita kata tak era kita tamat dulu tak kira ayam orang kebah belaka kita. Tapi bedang berik, nak orang bedang berik itu nak kabur hidayah dari Allah yang memberi pada kita nikmat yang besar, dapat fikir cara nak balik ke dia. Buat ni itu suatu kita kata pemberian yang besar dari Allah, yang mana ramai orang-orang yang disekat, yang tak nampak jalan nak balik ni, tak nampak, habis umur begitu saja, setengah-setengah habis di tempat-tempat hiburan, setengah-setengah habis di padang-padang permainan, setengah-setengah habis mereka ini di dalam keadaan masih khoya lagi, duk cari lagi kebahagiaan, duk cari lagi hiburan, duk cari lagi kenikmatan, tak cukup lagi hak hidup lama ni tu rasa tak cukup lagi kepada tahap yang dikehendaki oleh nafsu dan juga diri dia. Ini kita minta berlindung daripada duduk tepat gitu yang mana jadi tak nampak gelak gambar nak balik kepada Allah Ta'ala tadi. Jadi yang kita nak sebutkan tuan-tuan, iaitu sebab yang ketiga yang akhir sekali kita nak meminjam, nak berhutang ni, hendaklah ada kemampuan untuk bayar balik. Bukan niat saja. Bila tanya mu ada niat nak bayar, insya-Allah hamba ada. Mampu ke tak? Itu yang kita nak kata tak. Sebab ketiga adalah kemampuan. Dia orang berhutang, kita nak berhutang. Orang nak joli, kita nak joli. Jadi ukur pakaian tu tak kena. Orang lain pakai saiz lain, kita pakai saiz lain. Kita nak tiru dia, tak kena saiz kita, cekek tekak kita, akhir tak boleh napah. Moga hak dia lain, hak kita lain.
Kita body lain, dia body lain. Sebab itu kena ukur baju di badan sendiri. Kan tak sama. Helmet tak sama dah. Helmet tak sama dah. Tu ada kepala besar, ada kepala kecil. Helmet tak sama dah. Kita tengok orang nak beli super ke orang je. Pakar kadang kecil dah. Tu jadi nekuk di link tak dengar. Moga kecil dah helmet. Ataupun luah dah. Luah dah super ke bubuh beldi dak atas kepala gede-gede kali. Itu kata bahawa kita kena ukur kemampuan mengikut pada diri sendiri. Ini syarat yang ketiga yang akhir malam ni, mana-mana nak berhutang biar ada kemampuan untuk bayar tadi. Kerana di sinilah biasanya fail ni, biasa gagal sini ya. Kegagalan tidak ada rasa boleh bayar, tak ada kemampuan untuk bayar. Akibatnya itulah dikejar oleh pihak-pihak yang membekalkan hutang tadi. Macam-macam lah yang berlaku dalam dunia hari ini akibat hutang ni. Bukan kita kata ada masalah ugut mengugut, kes bunuh pun ada. Bukan hanya melibatkan kes-kes biasa, datuk-datuk pun bunuh, colek bunuh akibat daripada hutang. Ini nak beritahu bahawa hutang permulaannya sakit kepala, di akhirnya bunuh dan perang. Itulah bahayanya sebelum masuk ke dalam tajuk hutang ini. Fikirlah banyak-banyak kita supaya ada kemampuan untuk bayar tadi. Jadi kemampuan untuk bayar inilah yang penting tuan-tuan. Kerana bila kita hutang ini, kita nak kena fikir nak bayar ke mana. Negara-negara lain nak hutang sama lambat kabur. Lambat kabur negara lain. Asal ada negara yang nak berhutang nak wilayah tu. Tapi kemampuan negara untuk bayar tu ada ke tidak? Itu yang kita kata perlu dipikirkan masuk-masuk. Nak bayar ke mana? Hutang-hutang yang dihutang, apatah lagi persendirian pun sama juga. Nak hutang bukan payah. Boleh tengok mana-mana tepek di batannya ada. Tepek di dinding mana-mana pun ada. Tiang api pun ada. Tengahnya dinding kubur pun buh lagi. Iklan untuk hutang. Ini masing-masing letak nombor. Ini boleh. Hutang peribadi, personal loan. Anda dalam kesusahan, bolehlah tu nombor dia. Kami bukan alung, kami nak tolong. Tu nak khabar. Maknanya kita tengok ayat dia, memang jeruk tekuk sungguh mudah. Mau tengok kat mana-mana nyebuh. Sekelas dia kemudian hak nyebuh tu. Tahu. Tepek mana-mana gatung dia tu roboh. Kat mana-mana menyebabkan orang yang kita desak ni tak fikir dah mampu ke tak ni. Jadi sebab itu malam ni tajuk kita malam ni ialah kemampuan untuk bayar. Ini menjadi syarat dalam berhutang. Kalau tak mampu masih lagi dalam keadaan panggil 50-50. Kita tahu sajalah hidup ini tak semestinya sentiasa hidup dalam keadaan senang. Kita nak anggaran dan bayar ni 50 ni dan yang mari kejadian yang tidak dirancang. Mari sakit nak kena pakai pitih pula. Tu nak khabar bahawa kesihatan body ni memerlukan pitih dah. Jadi masa muda dulu kita guna sehat ni cari pitih. Masa muda ni kita guna sehat buat cari pitih. Masa tua ni guna pitih buat cari sehat. Allah, jadi motor kita hidup. Kamu tengok molek, kamu tengok. Betul dah ayat aku khabar dia. Masa muda sehat ada tu cari pitih. Sehat pergi cari pitih. Masa muda dulu kan. Tak kira tau. Abak tiang api, kabak tiang api muka sehat. Wak bangunan tinggi mana naik kabak. Wawak lori balok turun bukit pun. Tak berik dah turun bukit. Berik kat bahar ke balok lah. Masa sehat dulu kita guna sehat untuk cari pitih.
Kemudian bila dah hilang sihat tu, dia jadi sakit. Kali ni pitih hak ada tu pergi cari sihat pula. Oh, itulah pencarian yang susah tu. Iaitu pitih nak cari sihat payah. Ada pun sihat nak cari pitih biasanya boleh. Sihat nak cari pitih boleh. Tanam ubi kayu jual boleh pitih. Tanam ubi stel. Nak khabar sihat cari pitih mudah. Tapi sihat ni kalau lah pitih nak pergi cari dia payah. Payah kan telur kalau dah retak dah. Oh payah dah nak baiki. Telur. Tak rasa makan telur. Telur kulit dia kalau dah retak payah lalu. Tepek saltik tak dia benda. Ana nak baiki dia payah dia. Kerana dah retak kulit telur tu. Oh payah lalu. Dari dengan itulah kena berwaspada kita. Supaya sehat pun ada, pitih pun ada. Ya. Kerana kalau sehat saja, pitih tak ada, tak sehat juga. Tak nak tidur, mikir banyak, mereng, akhirnya tidur wakah pialah. Kerana tak ada pitih pun bahaya juga. Jadi nak khabar sehat dan pitih ni dua nikmat yang besar. Yang mana Tuhan beri pada kita, boleh mari mayang, boleh mari masjid, sehat berbadan. Tak ada pakai mah apa? Orang suruh pakai mah tak pakai mah. Oh sehat dia. Amba sehat dah. Mah tak pakai tak apa. Oh dah angin juga dia. Nak kata. Ni pitih pun ada, kenderaan pun ada, boleh mari mudah. Ini dua nikmat yang kita kata guna dengan betul dalam perjalanan kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sedia maklum tuan-tuan, seseorang itu berhutang memang dia berhajat. Kebanyakanlah majoriti orang yang berhutang ni kerana terdesak, kerana berhajat. Ada yang tidak berhajat berhutang pun ada. Bukan tak ada. Itu nak nambah lagi kekayaan sedia ada. Ada orang begitu, dia tak perlu dah. Dia kaya dah. Maknanya apa milik dia tak dia dah cukup dah, tapi dah kerana nak lebih orang ni. Ini sifat anak Adam. Bila diberikan satu bukit gunung mah, dia akan nak dua. Itu yang kita kata kaya-kaya dah habis dah. Makan tu kira dah habis, tapi berhutang lagi kerana nak nambah. Oh ni pun ada juga. Cuma kita nak sebut ni bahawa ramai yang berhutang ini kerana terdesak tak ada. Itulah yang menyebabkan mereka berhutang ni. Yang mana kadang-kadang orang yang berhutang ini kerana apa tuan-tuan? Dalam keadaan dia tidak sedar boleh bayar ke tak pada masa akan datang. Inilah bahayanya bila berhutang tidak mikir apa nak jadi. Terutamanya hutang-hutang yang mana boleh menyebabkan seseorang itu dikira muflis, bankrupt. Banyak orang muda hari ni umur baru 20 hutang kad kredit. Di senarai hitam. Ini ramai ni orang muda ni jaga baik, ramai orang muda. Orang muda keinginan banyak ni, cabang dia banyak. Itu orang tua tak ada masalah mana. Pagi makan karipak 2 roti. Lepas tu nasi lemak buku, minum air teh. Teh je. Sudah. Orang muda tak boleh gitu. Makanan dia pelik. Kakak mari pada Jepun hok kita tak kenal tu. Dia mari tak tahu dia makan hok gitu. Pelikkan nama-nama macam toyo tu. Tak kita kata. Makanan puak je. Dia tak makan hak biasa apa kita makan ni. Tak nak pun dia. Tak ada keinginan nak rasa hak kita makan semua. Asyik lemak, asyik kabu, asyik cana bagi-bagi. Tak ada. Dia kakak hak dia makan pelik-pelik. Ikan tak meleh. Ikan hak yang ni berasa amatoh dia makan. Oh, dia tiru pada gaya makanan orang yang jauh. Kita tengok makanan gitu kemar mulut tau. Dia dah sedap sangat boleh ke dia. Kakak-kakak yang kita kata memang setengah-setengah benda ni hari ni orang muda dia terdedah. Dia hidup dia terbuka dengan alat-alatan yang ada, dunia tanpa sepadan. Jadi nak terang, nak cuba tu tinggi. Kita dulu main ubi kayu, kita tak ada internet, waktu je. Kalau ada internet pun mudah akan ubi kayu, percayalah. Kismu tak ada internet sama dulu. Tu duk akan ubi kayu, cecoh ngenyu, dak pahang air kopi.
Gitulah kita kata dunia dah berubah hari ni, iaitu mereka tahu serba-serbi. Jadi pitih pun nak pakai banyak. Pitih nak guna banyak. Sebab itu kajian mendapati bahawa generasi pada hari ini yang penting nak pitih banyak. Tak kira halal ke haram, hak tu tak penting. Kecenderungan ambil rasuah ni tinggi. Kan nak pitih. Ini anak khabar dunia hari ni jaga baik. Anak-anak kita tak penting dah halal haram. Dan sesuai dengan hadis Nabi kata tidak akan berlaku kiamat. Sehinggalah manusia ini tak penting dah halal ke haram, yang penting boleh makan sudah. Itu tanda akhir kiamat. Nak kau tanda akhir zaman. Nak kiamat ialah orang tak penting dah makan daripada halal, yang penting nak pitih. Hak mana boleh pitih, hak tu ia sokong. Dah kira dah pia-pia pun. Ini tak macam ke kita dulu dah. Generasi dulu lain. Yang mana kenyang dengan adat-adat yang diturunkan oleh orang tua. Ada sifat rasa cukup, qanaah dalam diri. Ada benda tu ada pada generasi dulu. Ini generasi Y. Generasi Y. Mu tahu generasi Y benda apa? Tak. Generasi Y. Ini generasi bahaya ni. Dengan sebab pitih dia boleh buat benda apa? Suruh tukar apa? Kerajaan dia boleh tukar kerajaan. Dia asal boleh pitih. Nak kata ini yang berlaku, nak kata bahayanya hari ini nilai-nilai kemanusiaan ini menjadi kurang akibat antaranya alat-alat yang digunakan. Inilah yang kena perhati belaka. Kita mokpok ni hak ada ni, nak kena turun nilai-nilai yang mana kemanusiaan yang pernah kita terima daripada mokpok kita dulu. Yang mana biarlah kita ni dalam hal-hal makan minum nak pitih ni ada aturan, ada undang-undang, ada hukum, ada syarat. Jangan pakai doa, pakai sudu lagi boleh sudu. Politik air. Sudu tak kira lah. Dedok pun. Nak paku pun sudu juga. Asal boleh sudu. Ini kita tak nak generasi itik air. Jadi bahasa asal boleh sudu. Kok mana nak sudu adik? Kakak hok masuk apa perut tu. Tak kira lah. Kalau dedok tak apalah. Masuk apa perut? Ni masuk paku. Masuk dalam perut. Masuk lagi kakak kaca. Ni sudu ke dia? Tak kira dah. Kan ni dah benda yang perlu beri perhatian. Iaitu mereka ramai terjebak di dalam hutang dia. Mak itu jumlah orang-orang yang memiliki kad kredit di kalangan orang muda ni tinggi. Tak main 500-600 orang. 10,000 buat dia. 10,000 buat dia. Belanja dah. Nak bayar tak ada. Kad kredit kan sedap kan. Tunjuk sereh. Dulu lah sereh. Lah ni tak sereh mana dah lah ni. Ini dengan alat tan mudah hari ni dah. Jadi dalam hal inilah malam ni kita nak sebutkan bahawa pihak yang berhutang kena mikir rok bayar ke tak. Hak tu yang kita penting, rok ke tak bayar, rok ke tak. Maka kereta besar, dak rok tak. Mula hak naik kereta mari cari semua. Kalau hak narik baik tak apa, ni subang penuh dealing. Ya Allah, kata mari nak katak lah tu. Kata ini jadi masalah yang kita kata hari ni ialah orang yang dak rok tapi nak belagak, nak berhutang dia macam orang yang mampu. Jadi dalam masalah ini Nabi SAW kabur. Nabi kita ni dalam hal-hal melibatkan manusia ni dia kabur. Itulah kita kata ajaran Nabi kita sangat lengkap. Dia cakap bab hutang dia kabur. Yang mana agama samawi yang lain tak pernah pun sentuh bab-bab hutang. Tak ada. Kita tanyalah orang-orang agama lain. Kita tanyalah dalam kitab-kitab mereka, tak ada. Nabi dia cakap bab muamalat, bab hutang ni tak ada. Bab hutang ni agama kita seorang je Nabi hak cakap. Tak ada. Kalau kita tanya orang Kristian dalam Injil dia, tak ada. Bab hutang ni tak ada. Tanya orang Yahudi dalam Taurat dia, tak ada. Bab hutang ni dia tak ada. Nak khabar apa tah lagi agama lain hak tak ada kitab dulu lagi. Hak kita ni dia ada benda ni. Nabi kita kabur dalam bab hutang ni dia cara khuf
Ya kabuh pada kita bagaimana orang yang berhutang ni jaga baik. Ni masalah ni pas kiamat akan ada semua ni. Hak berhutang tak bayar ni akan ada pas ke kiamat. Lalu malam ini sebuah hadis yang mana Nabi SAW bersabda, ya, hadis yang mana kalau kita tengok pada malam ini tuan-tuan adalah riwayat daripada Abi Musa Al-Ash'ari. Iaitu baginda Nabi SAW bersabda, la yalbisa ahadukum thawban min riqa'in shatta khairul lahu min an ya'khudha bi amanatihi ma laisa indah. Jadi hadis Nabi malam ni berlawanan sangat dengan slogan-slogan yang kita biasa dengar lah. Hadis ni tak menepati dengan slogan-slogan yang kita biasa dengar. Utamanya orang utara mengatakan biar pape asal bergaya. Hadis malam ni tak kena dengan slogan tu. Tak kena biar pape tak. Biar papa kita, biar papa pokoknya biar pape asal bergaya. Tak. Maknanya kita dapati bahawa setengah-setengah orang menggunakan slogan tadi. Biar miskin, biar huduh, biarlah nampak warna, yang penting gaya kena ada. Gaya tu nak kena ada. Ahli akibat daripada nak bergaya ni lah yang kita kata nak pakai pitih. Bergaya ni dia tak mari peri bergaya ni. Bergaya tak ada orang jual, kedai payang mungkin beli walik boleh bergaya. Tak ada. Dia barang nak pitih bergaya ni. Kerana bila sebut bergaya ni makna ia adalah bagai luar orang. Pandangan luar orang nak suruh mata orang tengok molek. Nak suruh mata orang tengok tu kelas tinggi. Tu orang panggil bergaya tu. Ya. Jadi atas asas inilah kita kata bergaya nak ke pitih. Kalau tak ada pitih, mepeh lalu. Setengah-setengah artis kita kata PKP tak masuk, mepeh lalu. Asal tengok dalam filem kau bawah pada Superman sikit tahu nak kata. Setengah-setengah tu nampak muka pun nampak cerah, ceria. Tangan pun nampak kata mari PKP, tak ada penggambaran, tak ada lakonan, mepeh lalu dah. Nak kata bahawa manusia ni nak bergaya, nak pitih. Dengan pitih tadi menyebabkan jadi bergaya. Jadi dalam hal inilah kita dengar malam ni Nabi SAW berkata, seseorang itu memakai baju yang penuh napung. Nabi kata pia-pia hok pakai baju dengan tapung adalah lebih baik rupanya. Orang pakai baju tapung lebih baik. Pia hok pakai baju tapung ni tak ada. Kalau kita cari hok pakai tapung ni tak ada. Moga bandar pun serius lah. Kalau nak cari hok tapung kat mana? Dulu biasa temu. Biasa dulu tayar basikal tapung dulu. Lah ni tak. Duk kau tiup semua. Dulu tapung dulu, zaman dulu. Basikal noteng zaman dulu. Ya, pergi sekolah apa? Tapung. Tayar tu kat mana bocor, tapung. Tak ada beli tiup baru, tak ada. Ni cerita 60-an dulu cerita ni nak kat bawah ni. Aman tu basikal, orang ada beli tiup baru. Orang tapung. Dia napung dia. Kalau tempat napung tu keras sikit, jadi naik congek semua. Naik jadi bukannya kes dengan lain kau. Tapi tayar dia keras tu, jadi bokeh semua situ. Jadi bawa tu sengguk sama. Kau bawa dah. Kita nak kat bawa jama dulu. Iaitu sistem napung. Kita kata yang mana orang dulu apa-apa benda napung. Tak kira. Itu bukan hanya tayar je orang tapung mah dulu. Kain baju sama. Kain baju setengah luar kerah buat kerja. Napung penuh orang dulu. Kerja naik tebanyo. Kerja nabanyo. Napung saja. Luar tu kerah dah. Tak luar jing dah sama dulu. Tapi napung tak jadi pelik. Masa dulu kalau orang ada mainan kerja napung ni tak pelik. Sama dulu. Yang mana itu nak sebut itulah
keadaan dunia yang kita pernah lalu dulu. Mulai ada orang muda hari ni dak dang lalu. Masalah napung baju ni tak ada. Jadi napung ini kita kena cari napung hak molek. Kalau napung hak cari juga, napung tak ada faedah. Nak kata napung ni mesti cari napung hak molek, tak cari baru kita boleh napung. Kalau kita cari napung hak cari juga, faedah benda kita napung. Ini Ibrahim bin Adham kata gitu lah. Ibrahim bin Adham kata nuraqi'u dunyana bitamziqi dinina fala dinuna yabqa wala ma nuraqi'. Kata Ibrahim bin Adham, kita tapung dunia kita dengan siap agama kita tapung di dunia. Kita nak suruh molek dunia kita ni, siap agama ambil tapung dunia kita. Ramai hak gitu. Kerana nak suruh molek dunia kita ni, rela mayang lewat. Biar punah agama dak apa, yang penting ambil masuk agama ni tapung hak dunia kita. Kerana nak comel ke dunia kita. Ramai orang gitu. Yang mana ambil bahagian akhirat untuk dia tapung dunia dia hak cari. Nampak dak molek. Nampak dunia dia kurang sikit. Dan jual pasar malam dak mayang garik dah. Dak jualkan dunia jadi nampak cari. Jadi kerja jual pasar malam supaya boleh cari dunia. Jadi dalam cari dunia tadi nampak kurang-kurang sikit, untung banyak, mari garik. Memang wah garik ni untung sama. Orang panggil wah garik masa tu ramai pelanggan. Dak maya. Jadi ambil akhirat tu tapung untuk dunia kita. Hak gini kata Ibrahim bin Adham, akhir sekali dunia yang kita tapung pun tak jadi. Cari habis akhirat pun kita tak dapat apa-apa. Inilah orang yang tukar dia ambil kain akhirat ditapung ke tempat cari dunia. Orang gini dunia pun tak pas ke mana. Hak dia tapung tadi pun taklah hebat sangat. Dan akhir sekali akhirat duk cari pas ke bila rugi dia dalam keadaan tadi. Jadi melalui hadis ini Nabi kata seseorang yang memakai pakaian yang ditampung dia merata-rata adalah lebih baik orang begini. Orang begini adalah lebih baik daripada dia mengambil amanah orang. Dia mengambil hutang orang, dia mengambil harta orang. Dia lebih baik dia kata pakai tapung daripada dia pergi ambil hutang orang, amanah orang yang dia tidak mempunyai untuk nak bayar balik. Jadi beringatlah kita malam ni. Alahlah kita tak ada benda, janganlah kita pergi ambil amanah orang. Duduklah bertapung pun tak apa. Mana dengan pakaian bertapung tak jadi aib. Mana awak-awak orang muda kita hari ni pakai cari belaka pun. Hak lutut pun cari. Kadang-kadang dia tapung ada kok. Kau tengok orang muda kita hari ni. Baju dia hak dia pakai tu. Tengok lutut cari. Kita kata miskin sungguh. Tak ada zakat wi sikit. Rupa bukannya kih miskin pitih. Miskinnya agama dan miskin adat. Mau ingat benda? Miskin ni bukan tengok pada pitih saja. Kerana kaya inilah kaya jiwa. Maknanya nak kata kaya ini bukan banyak dirham, bukan banyak dinar. Kaya ini kaya jiwa. Walau banyak pun mutu besar. Kau tengok seorang bawa tangan duduk atas gitu. Tangan duduk bawah kita, bawah kita. Tangan duduk atas. Tapi luar cari. Kau tengok. Tak ada apa-apa pun. Tak ada uang sepelik, tak ada air pun. Dia gohik ke dia bangga pula dengan keadaan luar cari tadi. Dia kata ini. Yang kadang-kadang kita kata bahawa pentingnya kaya jiwa tu dipenuhi isi, berisi dengan benda jiwa tadi. Kalau main kosong gitu dalam tak ada benda, kaya cara mana pitih pun nampak keadaan tak sara juga. Okay? Jadi apabila kita tengok kepada hadis Nabi SAW tadi ni mengajar pada kita apa? Dia nak khabar pada kita sini bahawa apabila kita berada dalam keadaan miskin, duduklah keadaan cari ke napung ke. Yang penting jangan kita ambil amanah hutang orang.
akhirnya tak berbahaya. Kerana ini memusnah akhirat kita dan membahayakan hidup kita. Padanglah malam ni. Sekadar itu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum.